Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安， Apa kabar semuanya? 你们好吗？ Kita bersyukur ya untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. 我们感谢上帝对我们的帮助。 Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan lagi di Kebaktian 3 ini. 我感谢神，如果今天我可以在第三堂分享神的话。 Tadi pagi sebelum ibadah mulai saya menyalami beberapa Bapak Ibu semua dan bilang ini siapa ya? 早上的时候我就问候大家，然后 Karena saya 问你们是谁？ karena saya jarang menyampaikan firman Tuhan dan hadir di Kebaktian 3 Saudara ya. 因为我很少在第三堂分享神的话， Saya lebih banyak di Kebaktian 1 dan Kebaktian 2 Saudara. 我大多数都在第一堂或者第二堂。 Jadi saudara yang belum kenal saya, nama saya Ronili saudara. 如果你们还不认识我，我的名字是李新强牧师 Dan。saya sudah melayani lebih kurang 1 tahun lebih di gereja ini. 我在这里已经大概1年多服侍的。 Pagi ini Bapak Ibu siap untuk belajar firman Tuhan? 那你们今 Amin 天早上已经预备好来读神的话吗？ Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mohon hikmat daripada Tuhan, pimpinan Tuhan. 我们先进入祷告。 Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. 主啊，我们以谦卑的心来到你的面前， Kami mohon Tuhan memimpin pikiran kami, 求你来带领我们的思想， Engkau mengurapi kami, 你恩告我们， sehingga firman-Mu itu dapat kami mengerti Tuhan. 好让我们可以明白你的话。 Urapi kedua hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini. 求你来使用你，帮助你2位仆人来传讲你的话 Sehingga，dengan kekuatan yang daripada Tuhan itu, 好让从你而来的力量， dengan urapan daripada Tuhan, 以从你而来的恩膏， kami dimampukan untuk dapat menyampaikan, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. 我们可以以简单的话语来传讲你的话。 Dan kami mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri kami. 求你的圣灵来在我们里面动工， Sehingga biarlah hari ini firman Tuhan itu menjadi pedang yang bermata 2. 好让今天你的话语是成为2刃的剑， Yang berbicara kepada yang mendengarkan, 对听者说话， tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. 也对传讲的人说话。 Sehingga siapapun kami tidak kehilangan berkat dari firman Tuhan. 所以无论我们是谁，我们都不会失去你的祝福。 Di dalam dan melalui Yesus Tuhan kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, selama bulan September di gereja kita ini kita sedang membahas sebuah tema terkait dengan identitas sejati. 那我们在9月份，我们的教会是在讲述是关于真正的身份。 Jadi saudara, tema tentang identitas itu tidak hanya untuk anak remaja. 所以关于这个身份的主题，不但是给年轻人， Tetapi sepanjang hidup kita saudara, kita perlu terus diingatkan di mana letak identitas kita yang sejati itu. 但是在我们的一生当中，我们不断的被提醒我们的身份是什么。 Dan salah satu saudara yang mempengaruhi kita dalam melihat siapa diri kita itu adalah terkait dengan pikiran kita. 而且其中一个来怎么看待我们自己的身份，就是我们的思想。 Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi cara kita melihat diri kita, saudara. 我们所思想的是会影响的我们如何可以看待我们自己。 Di sebelah kanan saya ada 2 adik, saudara ya. 在我右边有2位小朋友， Kalian umur 10 tahun, 11 tahun? 你们是10岁、11岁。 Segitu ya. Nah, saudara, dari umur 10 sampai 11 tahun, apa yang dia pikirkan itu juga berkaitan dengan dirinya. 那10岁、11岁的孩子，他所想的也是跟他自己有关的。 Ada oma yang tadi saya pagi sapa, umurnya 95 tahun, betul ya oma? 有一个奶奶是90多岁的， Saudara, mau umur 10-11 tahun, mau umur 95 tahun, apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi melihat siapa diri kita. 那无论是10岁的孩子，或者90多岁的人，会影响了我们如何看待我们自己。 Dan kalau kita paham apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita, itu akan menolong kita
menghadapi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. 如果我们明白神的话所说的话，那我们就会帮助我们如何可以面对我们的问题。 Saudara, kalau anak remaja itu biasanya kadang-kadang ada yang suka minder. 如果年轻人平时他们会很自卑， Nggak percaya diri. 没有信心。 Lihat temennya jago main bola, saya nggak bisa main bola. 如果看朋友很会足球，我自己不能够。 Terus bilang sama mamanya, bilang sama omanya mungkin, bilang, "Oma, saya ini nggak bisa apa-apa." 然后跟奶奶说：“哎，我什么都不会。” Kalau orang tua kira-kira kalau umur sudah makin tua, kira-kira bisa rasakan yang sama nggak? Saya nggak bisa apa-apa. 那如果年长的，会不会有同样的感受？就是觉得自己什么都不能 Karena 够。 begini saudara, salah satu masalah yang dihadapi oleh orang yang makin bertambah usia, apalagi kalau sudah lewat umur 60, 70, maka perasaan merasa tidak berguna itu menghantui masuk dalam pikiran kita. Betul? 那平时老年人的问题，他的岁数更增长的话，那他就觉得自己已经没有用了， Karena sudah tidak mulai banyak hal yang kita tidak bisa lakukan lagi. 因为很多事情是我们无法做到的。 Salah satu ketakutan orang yang memasuki usia pensiun adalah juga perasaan ini, merasa tidak berguna. 进入退休的时期的人，就觉得他自己已经没有用。 Ayo, siapa yang sudah pernah bilang begini? Aduh, saya ini laule. 那是谁讲过？说过，哎呀，我已经老了。 Kalau kayak pohonnya buahnya udah nggak bagus lagi. 如果像树一样，它的果子已经不好了。 Coba saudara kalau bilang saya ini laule, kira-kira artinya apa? 如果你们说，哎，我已经老了，那到底是什么意思呢？ Artinya sudah banyak yang tidak bisa dilakukan, bukan? 你们的意思就是很多事情我已经做不到的。 Satu kali saudara saya bertanya, ada satu oma datang ke saya dan cerita begini. 有一天有一个奶奶对我说， Dia bilang, Muse, saya ini merasa kesepian. 牧师，我觉得很孤单。 Tapi bukan hanya kesepian yang saya rasakan belakangan ini. 但是最近不单是孤单， Saya tanya, apa lagi oma yang oma rasakan? 那我说，你还有什么感受呢？ Dia bilang dulu waktu anak-anak cucu-cucu saya masih kecil, 以前我孙子还小的时候， anak saya bilang, "Mah, tolong jagain cucu ya." 我孩子说，妈，请你帮忙照顾我的孩子。 "Pa, tolong jemputin cucu ya." 爸，请你接送我的孩子。 Ayo, siapa sini yang opa-opa tiap hari ngantar jemput cucunya? 在这里是谁每天接送你们的孙子？ Tapi lalu kemudian cucunya bertumbuh besar. 但是他的孙子慢慢就长大了。 Kan cucu kita kan nggak hanya, bukan cucu kita ya, saya belum punya cucu. Cucu saudara kan tidak TK terus, bukan? 那你们的孙子不是一直很小是吗？ Dia akan bertumbuh, saudara. 他会长大的。 Ada yang di sini saudara yang nganterin cucunya waktu SMA? 你们有没有你的孙子已经高中，你还是接送他？ Mereka tidak akan mau diantar, betul? 他们不要你来送他。 Maka oma ini bilang sama saya, sekarang cucu saya semuanya udah bisa sendiri. 然后这个奶奶对我说：“现在我的孙子什么都可以自己做的， Dia tidak perlu saya lagi. 他不需要我了。” Saya merasa, selain kesepian, saya merasa tidak berguna lagi. 除了孤单，我也觉得自己已经没有用了。 Saudara, tanpa sadar kita menaruh identitas kita, harga diri kita pada apa yang bisa kita lakukan. 我们没有意识到，我们把我们的尊严、我们的价值观是放在我们所做的事情。 Kalau kita merasa diri kita tidak bisa banyak lagi dilakukan, maka kita merasa diri kita tidak berharga. 如果我们没有事情我们已经不能做到的，那我们就觉得自己已经没有价值了。 Ini pikiran yang salah. 这个是不对的想法。 Saudara bilang sama kanan dan kirinya, bilang jangan pikir kalau nggak bisa lakukan, nggak berharga ya. 你们对朋友说，不要认为如果做不到的，然后觉得自己已经没有价值。 Mulai hari ini nggak boleh ngomong saya ini udah laule.
从今天开始，不要说啊，我已经老了。 Ya. Kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. 我们拥有赐给我们力量的上帝。 Karena waktu kita bilang saya ini udah laula, saudara, itu memberikan kita semangat yang lemah. 当我们说啊，我已经老了的时候，那赐给我们一个很软弱的精神， Seolah-olah kita tidak punya Tuhan. 好像我们没有上帝了， Tidak punya Kristus yang sudah menebus hidup kita. 没有基督已经救赎我们的基督。 Lalu pertanyaannya bagaimana kemudian kita dapat melihat diri kita dengan semua masalah yang kita hadapi? 那问题是我们如何以我们所面对的问题来看我们自己呢？ Saudara, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. 那罗马书12章2节这样说： Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 不要效法这个世界， tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. 只要心意更新而变化， Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik. 就你们查验何为神的善良、 Dan yang berkenan kepadanya dan sempurna. 成全可喜悦的旨意。 Saudara sudah pernah baca ayat ini bukan? 你们读过这些经文吗？ Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, saudara. 我们可以注意两件事。 Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. 第一，不要效法这个世界。 Tadi saya bilang, aduh kalau perkataan saya ini sudah laule, itu perkataan siapa? 那如果我们说，哎，我已经老了，那是谁说的呢？ Saudara, orang yang tidak percaya Tuhan pasti ngomong begitu, betul? 一个不相信神的人，一定是这样说的。 Kalau orang yang sudah percaya Tuhan boleh ngomong gitu nggak? 如果已经相信神，可以这样说吗？ Ya saudara, kalau rambut sudah putih begitu ya, 如果我们头发已经白了， yang pipi kenceng udah mulai turun, 我们的脸颊已经有皱纹了， nggak usah di ngomongin juga orang sudah tahu kita laul, saudara. 不用说，大家也已经知道我们已经老了。 Tapi firman Tuhan bilang begini, berubahlah oleh pembaruan budimu. 但是神的话是这样说的：只要心意更新而变化。 Jadi gambarannya begini, ada pengaruh dari dunia, 所以这个描述就是有世界的影响， teman kita, 我们的朋友， apa yang kita baca di sosial media, 我们在社交媒体所读的， apa yang saudara baca lihat di Facebook, 在你的脸书所看的， ada yang lihat di TikTok. 在抖音所看的。 Ayo siapa oma-oma yang suka lihat TikTok? 你们在这里是谁喜欢看抖音呢？ Itu semua pengaruh dunia. 这就是世界的影响。 Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh lihat itu. 我不是说我们不可以看这一切， Saya tidak bilang saudara nggak boleh nonton TV. 我不是说你们不可以看电视， Tapi itu adalah pengaruh dari dunia. 但是这就是世界的影响。 Kalau kita lebih banyak mendengar apa kata dunia dan kita tidak mendengar apa kata Tuhan, 如果我们更多的聆听这个世界的话，超过了上帝的话， pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa mengenal kehendak Allah? 那问题是我们如何可以知道上帝的旨意呢？ Saudara, pengaruh dunia itu tidak hanya berbicara soal masalah apa yang ada di dunia aja. 这个世界的影响不是单单关于在世界的事情， Tapi ini berbicara tentang cara hidup, pola pikir zaman ini yang melawan Allah. 但是这个是关于抵挡上帝的生活和思维方式。 Saudara, kalau kita sakit itu apa yang kita rasakan sih? 当我们生病的时候，我们有什么感受呢？ Kita pasti merasa nggak enak, betul? 我们很不舒服，是吗？ Saya baru beberapa hari seminggu 2 minggu ini saya sakit, saudara. 这1、2周我生病了。 Kalau udah sakit itu maunya kan tidur baring-baringan, betul nggak Bapak Ibu? 如果生病的时候，我们只想睡觉，是吗？ Tapi yakinlah kalau makin sering tidur sakit pinggang, saudara. 但是 Sakit punggung bukan? 我们睡觉更多，那我们就会腰疼了。 Saya harus bilang sama diri saya sendiri, saya memang sakit. 我要跟自己说，我是生病了， Tapi saya harus bangkit dari tempat tidur. 但是我还是要站起来， Saya harus mulai minta kekuatan dari Tuhan untuk sembuh. 我要祈求上帝的
力量让我可以痊愈了。 Saudara, dunia ini punya cara hidup sendiri. 这个世界有他自己的生活方式， Ada pola pikir 有思维方式， yang tidak sama dengan kehendak Tuhan. 跟上帝的旨意是不同的。 Misalnya saudara, tadi saya bilang ya, nilai seorang manusia itu dunia ini katakan kalau produktif, kalau bisa kerja, kalau menghasilkan sesuatu, maka kamu itu berguna. 那这个世界告诉我们，如果你很有效，你很有用的话，那你能做很多事情，那你是很有用的人。 Pola pikir seperti ini berkata bahwa kamu itu berharga karena apa yang kamu lakukan. 这个思维方式说，是因为你可以做的事情，你才有价值。 Kalau untuk anak SD, anak sekolah, kamu itu berharga karena nilai prestasimu. 那如果对小孩子的话说，如果你有这个成就的话，那你才有意义的，你才有价值的。 Saya mau tanya kepada opa oma yang punya cucu ya. 我要问你们有孙子的弟兄姐妹， Kalau misalnya cucu kasih lihat rapot nilainya 8, 9, 10 begitu ya. Semua nilainya 9. Kira-kira oma opa ngomong apa sama cucu? 如果你们的孙子给你们看成绩单，都是很好的，那你们对他怎么说呢？ Ayo bilang apa? 怎么说？ Wah kamu pinter, kamu hebat. 你很聪明，你很了不起。 Kalau bisa saudara kasih jempolnya 4. 如果可以的话， Bukan 给 2 tapi 他 4 saudara ya. 是大拇指， Lalu saudara foto itu nilai. 然后你把这个成绩单拍照， Waktu Cialing 在家里的时候， kasih lihat teman, lihat cucuku lihat nih nilainya 8, 9, 9, 9, 9 semuanya. 给朋友们就给他们看，你们的孙子的成绩是很好的。 Saudara bangga punya cucu yang berprestasi, betul? 你有这样的孙子，感到很自豪， Hebat. 很了不起。 Dengan kata lain saudara mau bilang, lihat dong siapa omanya, siapa opanya. 好像你们有说先看他的祖父祖母是谁。 Tapi bagaimana kalau misalnya cucu datang kemudian kasih lihat nilainya 5, 4, 3 gitu ya. 但是如果你们的孙子给你看成绩单的时候，他的成绩是15左右呢， Kira-kira opa oma ngomong apa? 那你们对他怎么说呢？ Weh kamu hebat. 你很了不起， Ada yang begitu? 是这样吗？ Mulai hari ini kalau nanti cucu kasih nilai begitu, ngomong aja, kamu hebat. 从今天开始，如果你的孙子有这样的成绩，你还是说你很了不起的。 Kamu hebat dapat 4. 你得到4分，你很了不起。 Dulu oma dapat 2. 以前我自己得到2分， Bilang nggak apa-apa. 跟他 Nanti 说 kamu 没关 belajar 系， lagi. 你再学习。 Kamu mau dapat nilai berapa, kamu tetap cucu oma, cucu opa yang hebat. 无论你得到多少的成绩，你还是我们最棒的孙子。 Amin saudara? 阿明吗？ Saya nggak doakan supaya cucumu dapat nilai 2 dan 4 saudara. 我不是为你的孙子祷告，让他有不好的成绩。 Saya nggak bilang begitu saudara. 我不是这样说， Saya nggak doakan itu terjadi. 我不是希望这些事情发生。 Tapi kalau kita hanya bilang kepada cucu kita, anak kita bahwa kamu hebat kalau prestasimu bagus. 但是如果我们对他们说，如果他们成绩好的时候，我们才跟他说你们是很好很棒的。 Jangan-jangan kita bisa menanamkan dari sejak kecil bahwa kamu berharga atas prestasimu. 那说不定从他们小时候，我们已经灌输他们，他们有价值。如果他们的成绩是很好的时候， Kamu tidak berharga kalau prestasimu jelek. 如果你的成绩不好，你就没有价值了。 Dengan kata lain, itu bisa kita katakan kepada diri kita juga. 换句话说，这些事情我们也可以对自己说的。 Dulu waktu muda aku bisa punya banyak pencapaian, aku berharga. 年轻的时候我有很多的成就，我很有价值。 Sekarang sudah tua, sudah tidak berdaya, tidak banyak yang aku lakukan, aku mulai tidak berharga. 但是现在老了，
我已经无能为力，什么都不能做，我已经没有价值了。 Ini adalah pola pikir yang melawan kehendak Allah. 这个是一个思维方式，是违反了上帝旨意的思维方式。 Karena kita secara tidak langsung, saudara, kita meniadakan yang namanya anugerah Allah. 因为我们间接的来除灭了上帝的恩典。 Saudara, kita bersyukur karena gereja kita namanya GKI Anugerah. 我们感谢主，因为我们的教会名叫恩典堂， Jadi tiap kali saudara datang ke gereja ini, 所以你们每次来到这个教会的时候， ingatlah bahwa anugerah Allah itu cukup bagi kita. Amin. 我们要记得上帝的恩典是足够我们用的。 Waktu masih umur 10 tahun, 11 tahun, anugerah Allah cukup bagi kita. 当10岁、11岁的时候，上帝的恩典够我们用。 Waktu kita bekerja, waktu masih muda, kita berkarya dengan luar biasa, anugerah Allah cukup bagi kita. 当我们年轻的时候，我们还是可以做很多事情，上帝的恩典也是够我们用。 Tapi waktu kita sudah pensiun, waktu kita sudah tidak bekerja, waktu kita sudah tua, anugerah Allah juga cukup bagi kita. 但是当我们老迈的时候，我们已经没有工作的时候，上帝的恩典还是够我们用的。 Saudara bilang sama samping kanan, anugerah Allah cukup bagimu. 你们对朋友们说，上帝的恩典够你们用的。 Saudara, karena itulah Tuhan Yesus Allah itu memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, bukan? 所以上帝就赐下他的独生子给我们，是吗？ Itulah sebabnya waktu kita membaca firman Tuhan, waktu Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 所以当我们读圣经的时候，当主耶稣被施洗约翰洗礼的时候， Lalu dari langit kemudian ada suara yang berkata begini, 然后从天上有这样的声音说： inilah anakku yang kukasihi. 这个是我的爱子。 Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa, saudara. 主耶稣什么都还没有做， Dia belum mati di atas kayu salib. 他还没有死在十字架上， Dia belum menyembuhkan orang yang sakit. 他没有医治 Dia 病 belum 人， membangkitkan orang yang mati. 他没有把死人复活， Dia belum melakukan apa-apa. 他什么都还没有做。 Tapi Allah bilang begini, aku mengasihimu. 但是上帝这样说：“我爱你。 Dan hal itu juga yang dikatakannya kepada kita, saudara. ”他也这样对我们也是这样说的。 Saudara, bagaimana caranya agar kita yang hidup di dunia ini tidak dipengaruhi oleh pola pikir dunia? 那我们如何活在这个世界，但是没有被这个世界的思维方式所影响呢？ Saudara, kita harus tahu bahwa medan pertempuran rohani itu yang utama itu ada dalam pikiran kita. 我们要知道，我们最主要的属灵战场就是在我们的思想里， Sebab itu hati-hati apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. 所以我们要谨慎，我们把是什么放在我们的思想里面。 Saudara, di rumah saya melarang anak saya pagi-pagi itu buka TV. 早上的时候，我不让我的孩子看电视， Saya melarang mereka pagi-pagi lihat YouTube. 我不让他们早上的时候看 YouTube。 Saudara, kenapa? 为什么呢？ Karena saya tahu bukan hanya ada hal yang baik, tapi banyak juga hal yang buruk di sana, betul? 因为我知道，除了好的事情，在那里也有很多不好的事情。 Saudara, kalau pagi-pagi saudara buka sosial media, 如果早上你们看社交媒体， kira-kira buka TV, kira-kira kalau nonton berita, kira-kira beritanya banyak yang baik atau yang buruk? 看电视的时候看这个新闻，多数的是好的还是不好的新闻？ Saudara, percayalah lebih banyak hal buruk yang kita dengarkan, betul? 那我们所听的更多就是不好的新闻。 Bukan kita nggak perlu tahu tentang apa yang terjadi di sekeliling kita, di dunia kita. 不是我们不需要知道在我们周围所发生的事， Tapi saudara, masukkanlah ke dalam pikiran kita sesuatu yang baik lebih dulu. 但是我们要把好的事情放在我们的思想里， Ini medan pertempuran kita, saudara. 这就是我们的战场。 Apa yang saudara pikirkan itu akan mempengaruhi cara hidup kita. 你们所想的会影响了我们的生活方式， Izinkanlah Allah itu mengubah hidup kita dari dalam diri kita. 让上帝从我们的里面改变我 Saudara, 们。 perubahan rohani itu terjadi melalui pembaruan total dari cara kita berpikir, saudara. 一个属灵的改变
是从这个完全更新的思维方式， Jadi biarkanlah firman itu masuk mengubah kita dari dalam. 让神的话语进入我们里面，从我们的内在改变我们。 Biarlah perubahan itu menjadi sesuatu yang nyata yang dilihat orang lain, saudara. 但愿我们的改变是一个真实的，是别人可以看到的。 Saudara, ada orang yang bilang gini, saya mah yang penting hubungan saya sama Tuhan. 有人说最重要的是我跟上帝的关系， Hubungan sama sesama mah biarin aja begitu. 跟别人的关系是无所谓的。 Saudara, kita tidak bisa melepaskan hubungan kita dengan Tuhan dengan hubungan kita dengan sesama, betul? 我们不能够把我们跟上帝的关系和跟他人的关系分开。 Jadi kalau Allah itu mengubah kita dari dalam diri kita, 如果上帝从我们的内在改变我们， maka orang lain yang ada di sekitar kita itu pasti melihatnya, pasti merasakannya. 那我们周围的人一定会感受到，会看得到的。 Saudara, kalau kita mengizinkan Allah mengubah hidup kita dari dalam diri kita, orang-orang di sekeliling kita akan merasakannya. 如果我们允许上帝从我们内在改变我们，那我们周围的人一定会感受到的。 Saudara, seorang bernama Eugene Peterson itu menerjemahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 有一个Eugene Peterson，他翻译了这个圣经。 Dia ini adalah seorang ahli spiritualitas Kristen. 他是一个基督徒的这个专家。 Dia terjemahkan Roma 12 ayat 2 itu seperti ini, saudara. 他翻译了罗马书12章2节是这样的。 Dia bilang, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. 他说你要定睛仰望上帝， Maka dia akan ubahkan kamu dari dalam keluar. 他就会从内而外的改变你们。 Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita punya tantangan dalam hidup, kemana pandangan kita arahkan? 那当我们面对问题的时候，那我们会仰望谁呢？ Kemana, saudara? 谁呢？ Kepada Tuhan. 是仰望神。 Kalau punya masalah yang harus kita arahkan, bukan hanya mencari problem dan kemudian mencari solusi, bukan hanya itu. 当我们面对问题的时候，我们不但是找解决办法， Tapi arahkanlah kepada Tuhan. 但是我们要仰望上 Sehingga 帝， kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan sebetulnya dengan hadirnya masalah itu dalam hidup kita. 让我们知道借着这个问题，上帝到底在做什么。 Saudara pernah baca Mazmur 51? 你们有没有读过诗篇51篇？ Ada yang pernah baca Mazmur 51? 有没有读过诗篇51篇？ Ayo, itu Mazmur salah satu Mazmur yang indah sekali. 这个是非常美好的诗篇。 Saudara, Mazmur 51 itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pengakuan dosa. 这个圣经这个印尼圣经公会给诗篇51篇的题目就是认罪。 Siapa penulisnya? 是谁写的？ Daud. 是大卫。 Tapi saudara, kalau saudara baca di ayatnya yang pertama dan kedua bunyinya seperti ini. 但是如果你们读 Mazmur 第1到第2节是这样说的。 Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah dia menghampiri Batsheba. 大卫与巴示巴同事以后，先知拿单来见他，他做这事交与灵长。 Saudara, kata menghampiri itu bukan begini nih. Ini Daud, ini Batsheba, terus kemudian Daud datang cuma ngampirin deket-deket. 那在这里同事不是这个大卫和巴示巴，然后他们就走近。 Saudara, kita tahu waktu Daud menghampiri Batsheba, artinya Daud itu berzinah dengan Batsheba. 我们知道，当大卫走进巴示巴的时候，他就跟巴示巴做奸淫了。 Daud itu jatuh dalam dosa seksual. 大卫是陷入在性关系的罪。 Dan tidak hanya itu, lalu kemudian Daud itu juga secara sengaja merancang kematian atas suaminya Batsheba. 但是不仅如此，大卫也是在计划来要杀死这个巴示巴的丈夫。 Saudara, masalah perselingkuhan itu bukan hanya masalah hari ini, saudara. 这个出轨的问题不是今天的问题而已。 Daud ini selingkuh sama istri orang.
大卫也是跟别人的妻子出轨了。 Lalu dia rancang bagaimana caranya supaya kemudian suami dari wanita yang dia selingkuh itu mati. 那然后他就筹划了如何这个他的情妇的丈夫可以死。 Saudara, di pengadilan itu pembunuhan berencana itu hukumannya bisa mati, saudara. 在审判官这个法庭上，这个阴谋杀人的人就的这个刑罚是会判死刑的。 Saudara, kalau Daud hanya lihat dosanya, 如果大卫只看他自己的罪， Daud hanya akan lihat dirinya sebagai orang yang berdosa. 大卫会只看到自己是一个罪人。 Tetapi waktu Daud datang kepada Tuhan, 但是当大卫来到神面前的时候， dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, 他定睛仰望耶和华， lalu dia akui dosanya. 他认罪了。 Waktu dia mengarahkan matanya kepada Tuhan, 他定睛仰望耶和华， dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. 他意识到他是一个罪人， Tetapi tetap dikasihi Allah. 但是上帝还是爱他， Allah tidak membuang dia. 上帝没有撇弃他。 Allah justru mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk mati. Untuk orang apa, saudara? Berdosa. 上帝甚至赐下了他的独生子，为了罪人而死。 Sebelum Yesus itu datang kemudian hari, saudara. 但主耶稣还没有来到世界上， Allah Bapa itu sudah lakukan dulu merangkul yang berdosa itu sejak sebelum Yesus datang. 那上帝已经抱着那些罪人。 Saudara, kalau Daud hanya melihat kepada masalahnya, kepada dosanya, 如果大卫只看他自己的罪， maka tidak ada Mazmur 51 ini, saudara. 所以诗篇51篇就不会有的。 Saudara, perubahan yang sejati, hidup yang sejati adalah perubahan yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. 真正的生命改变，就是让我们可以变得更像基督。 Dan itu tidak hanya lahir dari luar, tapi adalah penyerahan pikiran kita terus-menerus untuk diperbarui oleh kuasa Injil, kuasa firman Tuhan di dalam diri kita. 这不是从外在的努力而得到的，但是借着交托我们的思想来不断的被上帝的福音的大能更新。 Jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan? 所以我们需要做什么呢？ Ada 3 hal yang saya usulkan buat kita semua lakukan, saudara. 有三件事我提议给你们，让我们可以做出来的。 Kita berusaha sama-sama lakukan 3 hal ini ya. 我们一起努力来做这三件事。 Yang pertama, berhenti secara sadar untuk isi pikiran kita dengan sampah dunia. 我们刻意来停止用世界的垃圾充满了我们的思想。 Semua yang tidak baik dari dunia ini kita tahu itu kotoran, itu sampah, jangan masukin ke kepala. 我们知道世界上所有不好的事情，不要让它进入了我们的思想里面。 Apa yang kita lakukan kalau kita punya sampah di rumah, saudara? 那如果在家里有垃圾，那我们怎么做呢？ Kita simpan? 我们 Kita 把 buang 它 bukan? 留下来，我们就扔它。 Hal yang sama dengan pikiran kita, jangan masukin sampah dalam pikiran kita. 那同样的，我们也不要把垃圾放在我们的思想里。 Saudara, secara sengaja dan kemudian konsisten kita dalam tanda kutip merendam pikiran kita dalam kebenaran firman Tuhan. 那我们刻意的，然后持续不断的用上帝的话语来沉浸我们的思想。 Waktu saudara baca Alkitab, 当我们读圣经的时候， waktu saudara renungkan firman Tuhan, 当我们思考神的话语的时候， saudara tidak hanya bertemu dengan perkataan Tuhan di sana. 我们不是单单读上帝的话语， Saya berdoa saudara bertemu dengan pribadi Kristus di 是 dalam 我 pembacaan firman Tuhan. 希望你们读圣经的时候，我们可以跟上帝相见了。 Saudara minta Roh Kudus untuk memperbarui cara kita berpikir. 我们祈求圣灵来更新我们的思维方式。 Kalau kita merasa diri kita tidak berharga, 如果我们觉得自己是没有价值， kalau kita merasa diri kita tidak berguna, 我们觉得自己是没有用了， saudara bilang berdoa kepada Tuhan, 我们向神祷告说 Tuhan tolong saya. 主啊， Roh 求你 Kudus, 帮助我们， Roh Kudus ubah cara berpikir saya. 求圣灵来改变我的思 Saya 维 ini 方式。 berharga, saya ini dikasihi oleh Tuhan. 我是有价值，我是被上帝爱的。 Saya ingin tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita antara kakek dan cucunya, saudara.
我要用一个故事，是关于爷爷和他的孙子的故事来结束我的讲道。 Satu hari ada seorang kakek, dia kemudian duduk main lalu bicara dengan cucunya, saudara. 有一天，有一位爷爷跟他的孙子一起玩， Lalu kakeknya bilang begini kepada cucunya, 然后这个爷爷对孙子说 Cu, kamu tahu nggak di dalam diri kita ini ada seperti ada 2 serigala. 孩子，你知道吗？在我们里面好像是有2只狼。 Cucunya bilang, oh ada 2 serigala ya cu, kek ya. 然后孙子说：“我们里面有2只狼 Serigalanya warna apa? 有什么颜色呢？” Kakeknya bilang, serigalanya satu warna hitam, satu warna putih. 这个爷爷说，一只是白色，一只是黑色。 Lalu kakeknya bilang, serigala hitam sama serigala putih ini berantem, berkelahi. 然后他说，这个黑色跟白色的狼就打架了。 Serigala yang hitam ini itu serigala yang menggambarkan ada kejahatan, ada amarah, ada egois di dalam diri kita. 这个黑色的狼是代表了在我们里面有邪恶的，有愤怒。 Jadi serigala hitam ini menggambarkan keburukan. 所以这个狼是代表一个不好的。 Cucunya bilang, saya tahu kayak pasti serigala yang putih ini menggambarkan kebaikan bukan? 然后这个孙子说：“我知道了，这个白色的狼一定是代表善意的。” Betul saya bilang, itu menggambarkan kebaikan. 是的，它是代表善意的。 Lalu cucunya bertanya begini, kalau mereka berantem, jadi serigala mana yang menang kek? 然后孙子说：“问他，那如果他们打架的时候，是谁会赢呢？ Serigala hitam atau serigala putih? 黑色还是白色呢？ Mana yang menang saudara? 是哪一只赢的？” Kakeknya bilang, serigala yang kamu beri makan. 就是那个爷爷说，就是你喂养的狼是赢的。 Serigala mana yang menang tergantung mana yang kamu sering kasih makan. 是哪一只狼赢的，是取决于是哪一只狼你给它吃的。 Saudara, Tuhan memanggil kita untuk terus memasukkan apa yang baik ke dalam firman Tuhan di dalam pikiran kita. 上帝呼召我们，让我们把好的事情放在我们的思想里。 Makin kita memberikan makanan firman Tuhan ke dalam pikiran kita. 我们越把神的话放在我们的思想里， Firman Tuhan itu mengubahkan cara kita berpikir. Amin. 那神的话会改变我们的思维方式。 Kita tinggal di dalam dunia ini. 我们住在世界上， Kita hanya bisa jadi terang dunia 我们可以作为世界的光。 kalau kita bersandar pada Kristus dan firman-Nya. 如果我们依靠基督和他的话语， Mari kita berdoa. 那我们祷告。 Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu 我们在天上的父，我们为你的话语感谢你， yang menolong kami untuk lagi melihat diri kami 帮助我们，让我们可以重新看我们自己， dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, 是借着你的话语， bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini. 不是世界所说的。 Tubuh kami memang mungkin melemah Tuhan, 我们的身体也许更软弱， tetapi di dalam kelemahan kami Tuhan mengasihi kami. 但是在我们的软弱上，上帝还是爱我们， Tuhan tetap menganggap kami berharga. 上帝还是认为我们是很有价值的。 Hamba berdoa ya Tuhan, 我们祷告， biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. 但愿你赐给所有聆听你的话语的人力量， Sehingga kami pun dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. 好让我们都可以成为行道的人， Kami dapat jadi berkat bagi sesama 我 kami 们也可以成为别人的祝福， dan memuliakan nama-Mu. 也荣耀你的名。 Di dalam dan melalui Yesus Tuhan, 奉主耶稣基督的圣名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。